Baik. Assalamualaikum tuan dan puan. Very good day. Okey. Jadi dalam siri video kali ini saya akan teruskan juga, dan video ini disiarkan di YouTube channel Nur Aminah Umar kepada tuan dan puan yang pertama kali menonton video ini. Nama saya Nur Aminah Umar. Saya merupakan seorang business advisor dan juga banyak memberikan program, banyak mengendalikan program atas jemputan dan juga bercakap tentang perkara-perkara pengurusan perniagaan untuk SME untuk SME. Jadi kepada tuan dan puan, siri video kali ini adalah yang pertama untuk menjawab kepada soalan-soalan yang dikemukakan melalui email dan juga yang dikemukakan di blog saya, iaitu www.nuraminaumar.com. Jadi dia akan banyak berkisar tentang pengurusan syarikat dan juga pengurusan partnership, yang mana soalan-soalan ini datang daripada tuan dan puan yang membaca artikel-artikel di dalam blog saya. Baik, sebagai pengenalan tuan dan puan, pada tahun sekitar tahun 2014, sekitar tahun 2014 sehinggalah tahun 2018, saya ditugaskan, saya bertugas untuk mengendalikan ataupun untuk berkomunikasi, untuk berhubung dengan lebih 100 buah syarikat yang bersifat startup, Ada campuran di antara enterprise, majoritinya adalah PLT dan sebahagiannya adalah sendirian berhad. Jadi dalam tempoh 5 tahun itu sebenarnya saya banyak berjumpa dengan ketua-ketua syarikat dan juga pemegang-pemegang saham serta partners dalam hal menguruskan susunan syarikat dan juga isu-isu semasa. Saya banyak berkomunikasi dengan mereka. Jadi daripada situlah saya tulis beberapa artikel yang disiarkan, dan berdasarkan pengalaman saya sendiri mengurus 3 buah syarikat sendirian berhad saya sendiri, dan juga beberapa enterprise yang saya ada nama untuk khusus untuk menjalankan beberapa jenis perniagaan lain. Jadi daripada situlah ditulis artikel-artikel dan dapatan-dapatan yang berbentuk praktikal, bukanlah dalam perspektif company secretary atau accountant, tetapi dalam perspektif seorang usahawan, seorang business owner yang melalui beberapa fasa perubahan dalam perniagaan. Jadi saya terus kepada satu soalan pertama yang pernah diajukan kepada saya melalui email di laman blog www.nuraminaumar.com. Saya bacakan soalannya. Salam sejahtera Puan Aminah, nama saya Hong dan saya mempunyai startup dan register dengan partnership enterprise. Kami mempunyai 6 orang totalnya. Kami sekarang sedang sakit kepala tentang partnership agreement ni. Boleh bagi contoh tak macam mana nak mulakan? Macam mana nak split share dan sebagainya. Baik, itu soalannya. Sebenarnya soalan ini sudah saya jawab secara langsung kepada tuan yang bertanya, tetapi video ini saya kemukakan sekali lagi kerana saya dapati ada ramai yang bertanya soalan yang lebih kurang sama. Jadi insyaAllah ia akan memberi jawapan dan sedikit panduan. Selebihnya mungkin tuan dan puan perlu berjumpa secara khusus atas kapasiti syarikat masing-masing. Baik, pertama sekali, enterprise bukan syarikat. Enterprise merupakan satu lesen perniagaan yang diberikan kepada pemohonnya atas beberapa syarat, atas beberapa keperluan yang sudah dipenuhi. Maka dia daftarkan namanya itu sebagai satu perniagaan yang sah dengan mendapat satu sijil yang dikeluarkan oleh SSM. Jadi enterprise bukan sebuah syarikat, ia merupakan satu sijil perniagaan. Bermakna sekiranya saya mendaftarkan nama perniagaan saya, Krepek Pisang Aminah, dalam nama lesen enterprise, bermakna saya diberi keizinan secara sah untuk menjalankan perniagaan. Itu maknanya. Jadi dalam lesen enterprise bukan syarikat, tidak ada pegangan saham. Tidak ada pegangan saham dalam enterprise kerana ia bukan syarikat. Baik, apakah yang berlaku? Dalam enterprise ada 2 jenis. Sekiranya Krepek Pisang Aminah diletakkan hanya satu penama, iaitu Aminah sahaja di dalam lesen enterprise, bermakna perniagaan itu dijalankan secara hak milik mutlak, hak milik seorang sahaja, iaitu sole proprietorship ataupun sole prop. Dalam keadaan tertentu kita bawa masuk partner. Jadi bermakna Krepek Pisang Aminah ada
mungkin ada 5 orang. Dalam kes Encik Hong ini ada 6 orang. Saya tak tahu Encik Hong bisnes apa, tetapi dalam konteks lesen enterprise itu dia ada 6 nama. Jadi bila ada 6 nama bermakna ada 6 partners. There's a partners in the business which is running. Ada 6 orang. Jadi apabila ada 6 orang bermakna perlu apabila kita uruskan partner ini perlu ada satu perjanjian. Jadi dia tidak ada saham. Apakah yang ada? Satu adalah sumbangan modal. Satu adalah sumbangan modal. Jadi bila kita mulakan enterprise itu, saya kat startup tadi itu, mestilah ada dari 6 orang ini ada modal yang disumbangkan. Jadi dalam perjanjian itu mesti ada beberapa perkara penting yang ditentukan, iaitu termasuklah tujuan menjalankan perniagaan apa. Yang itu memang ada dalam peraturan SSN. Buka saja satu lesen enterprise, dia minta satu senarai apakah jenis perniagaan yang didagangkan, apakah jenis perdagangan ataupun apakah jenis perniagaan yang dijalankan di bawah nama enterprise. Jadi adalah senarainya 1, 2, 3. Jadi letakkan di situ jenis-jenis perniagaan yang dijalankan. Kemudian ada penama-penamanya. Jadi dalam perjanjian, penama-penama ini mesti ada satu ikatan yang menunjukkan mereka ini apa tugas-tugasnya. Sekiranya ada 6 orang pemegang saham, bukan pemegang saham, ada 6 orang partner dalam lesen enterprise itu, bermakna mesti ada perjanjian berapakah modal yang dibawa masuk oleh ke-6 partner. Saya betulkan ya, lesen enterprise dia tak ada saham, dia ada modal. Jadi 6 orang ni dalam perjanjian kena letakkan berapa modal yang dia bawa masuk. Apakah setiap seorang bawa 1,000, setiap seorang bawa 10,000 atau setiap seorang bawa 2,000, 3,000 ataupun ada amount yang berbeza. Semuanya diletakkan dalam perjanjian. Kemudian dalam perjanjian itu juga diletakkan bagaimanakah hasilnya. Kerana kita dah tahu duit 6,000 ke 12,000 ke 60,000 itu tadi digunakan untuk perniagaan yang dinyatakan dalam si lesen enterprise itu tadi. Jadi kita mahu tahu juga. Jadi ke-6 ni perlu tahu bagaimana cara pembahagian keuntungan itu dibuat. Jadi yang ini semua mestilah merujuk kepada business model ataupun apa jenis perniagaan yang dijalankan dalam lesen enterprise itu. Sekiranya perniagaan itu berbentuk servis, katalah kita ambil contoh bisnes catering. Jadi kita mestilah fasih dan faham tentang bisnes catering. Apakah risiko-risikonya? Apakah pulangan-pulangan yang possible? Apakah revenue-revenue yang ada dalam bisnes sebagai sebuah syarikat catering? Jadi kita kena fasih dengan bisnes tu. Barulah kita boleh susun dan ada persetujuan tentang bagaimana keuntungan akan dibahagikan. Mesti juga ada dalam perjanjian. Dan selain daripada itu tuan dan puan, dalam struktur pengurusan perniagaan yang dijalankan di bawah lesen enterprise itu, mestilah ke-6 ini ada persetujuan sekiranya mereka bekerja. Sekiranya mereka hanya meletak duit sebagai pemodal sahaja ataupun bawa masuk modal tapi tak bekerja, itu lain. Jadi saya percaya dalam soalan ini dia melibatkan 6 orang, nama ada dalam lesen enterprise, 6 bawa masuk modal dan 6 ada kerja. Ini saya punya assumption sebab soalan yang diberi kepada saya sangat pendek. Jadi saya buat satu assumption, iaitu 6 bawa masuk modal, amount saya tak kira, 6 ada kerja, bekerja dalam perniagaan yang dijalankan. Jadi dengan itu mestilah ada satu lagi dokumen lain selain daripada perjanjian. Kerana perjanjian itu adalah menunjukkan komitmen di antara 6 orang ini sebagai partners. Tetapi sekiranya dia bekerja, mesti ada satu surat lain yang tuan dan puan sediakan, surat lantikan. Siapakah yang jadi pegawai keuangan, siapakah yang jadi pegawai sumber manusia, siapakah yang menjaga sales and marketing, siapakah yang menjaga operation. Jadi mesti ada satu surat lantikan. Saya cadangkan surat lantikan itu mestilah berasingan, tidak di dalam perjanjian. Sekiranya dimasukkan dalam perjanjian, dan mestilah ada tempoh tamat yang dinyatakan dalam perjanjian. Kalau ada tempoh tamat dalam perjanjian, maksudnya akan ada revision, akan ada pengubahsuaian. Katalah perjanjian itu tamat 3 tahun. Maka selepas 3 tahun semua perjanjian akan diubah. Jadi sekiranya tuan dan puan tak nak ubah keseluruhan perjanjian, hanya mahu ubah bahagian kerja sahaja, asingkan. Untuk pekerjaan, keluarkan surat lantikan yang berbeza. Lantikan jadi pegawai keuangan, lantikan jadi pegawai HR, lantikan jadi pegawai operasi, lantikan jadi pegawai sales, pegawai marketing, semua tu diasingkan. Jadi, perjanjian partnership fokus kepada
tugas-tugas dan juga imbuhan sebagai partner sahaja. Jadi apabila ada 6 ini sebenarnya tuan dan puan, ia dah jadi susah sebenarnya, kerana untuk mengurus partner seorang dua orang pun kita pening. Jadi betul lah soalan yang Hong forward kepada saya ini, kerana dia pun sudah pening. Jadi perkara ini normal. Itu sebabnya tuan dan puan, dalam lesen enterprise biasanya kita tidak galakkan ada ramai-ramai partner, kecuali memang kita betul-betul boleh urus. Okey, apakah kesan-kesan lain apabila ada ramai partner ni tuan dan puan? Pertama, apabila kita ingin buat perubahan nama pengeluaran keluar masuk, semua ke-6 mesti hadir di SSM. Semua kena hadir. Katalah tiba salah seorang daripadanya, ini worst case scenario, seorang daripadanya sakit, nak keluar daripada partnership. Ke-6 semua kena pergi ke SSM untuk pengeluaran nama. Sekiranya nak masukkan nama pun sama, 6 kena datang. Setakat hari ini, setakat hari video ini disiarkan, begitulah sistemnya. Kecuali kalau ada perubahan selepas daripada ini. Ya? Baik, itu satu. Kedua, proses-proses yang melibatkan pembukaan akaun bank, kena semak sama ada keperluan bank bagaimana. Sekiranya dibolehkan dengan adanya perjanjian, dengan adanya surat lantikan tadi, dibolehkan wakil untuk datang dan membuka akaun dengan dengan persetujuan semua, maka tidak ada masalah. Tetapi perlu dipastikan urusan-urusan yang berbentuk compliance, pematuhan seperti pembukaan akaun syarikat, pendaftaran di KWSP dan SUKSO, dan juga pendaftaran cukai itu nanti, pembukaan akaun bank, pendaftaran compliance majikan tadi KWSP SUKSO, dan juga pendaftaran untuk pembukaan fail cukai. Jadi kesemua ini mestilah diambil kira dalam pengurusan partners tu tadi. Jadi untuk menjawab soalan ni tadi, saya kira saya sudah kupas agak banyak. Yang penting sekali, lesen enterprise tidak ada share, tidak ada pegangan saham. Jadi bagaimanakah ianya ownership itu dibahagikan adalah mengikut perjanjian. Berapa modal yang dibawa masuk perlu dituliskan. Kalau ada 6 orang sekiranya semua sama, maka modalnya adalah katalah setiap orang 10,000. Jadi modal yang dibawa masuk untuk perniagaan kita itu adalah 60,000. Kalau seorang 10,000, 6 ada 60,000. Jadi pembahagian keuntungan akan dikira. Yang ini tuan dan puan perlu ambil rujukan daripada mendapat khidmat nasihat direct daripada peguam untuk mendraftkan perjanjian, dan juga mendapat khidmat nasihat daripada accountant untuk menentukan kira-kira. Sekiranya tuan dan puan tahu kira dan mahu terus setkan dengan persetujuan 6 orang, tak ada masalah. Katalah sebagai contoh, ada 6 orang, semua bawa 10,000 dan kita bersetuju semua orang akan mendapat porsi keuntungan yang sama. Boleh. Ataupun 6 orang, 3 orang bawa 10,000, 3,000, 30,000. 3 orang lagi bawa seorang 20,000. Jadi semua sekali 90,000. Jadi porsi keuntungannya dipersetujui untuk dibahagikan berdasarkan jumlah ataupun peratus nilai modal yang dibawa masuk. Boleh. Jadi kesemua ini tuan dan puan, 6 partners tadi mesti bersetuju. Draftkan dahulu apa yang tuan dan puan nak. Yang 6 orang ni tadi setuju tu apa, draftkan dulu. Barulah bila jumpa dengan peguam tu bagi tahu, saya nak yang ini dimasukkan dalam perjanjian, yang ini, yang ini, yang ini. Dan dalam perjanjian mestilah ada satu klausa yang menyatakan bagaimana cara tuan dan puan ingin keluar daripada partnership itu. Mesti ada. Once you enter, you must have an exit. If there's an entrance, there must be an exit door. Jadi dalam perjanjian konsepnya macam itu. Apabila masuk dalam perjanjian, bersetuju mesti ada terma ataupun klausa untuk keluar daripada perjanjian. Dan apabila kita bersetuju nak buat apa dengan perniagaan tu, mestilah bersetuju apa yang semua partner kena buat dan apa yang semua partner akan dapat. Alright? Okay. Jadi untuk itu saya kira penerangan saya ini sebenarnya sudah menjawab soalan. Dan kepada Encik Hong yang pernah menghantarkan email kepada saya yakin situasi tuan sudah
mencapai tahap yang sepatutnya. Dan saya kira perkara-perkara yang sebelum ini mengganggu perjalanan startup yang sedang dijalankan itu dapat dilalui dengan baik. Jadi untuk itu tuan dan puan, saya sudah kupas saya sudah jawab satu soalan, dan soalan penuh ini kita akan tinggalkan di ruang description video ini, maka tuan dan puan boleh tonton lanjut nanti. Baik, tinggalkan komen, boleh letak thumbs up, like dan subscribe channel supaya tuan dan puan terus mendapat lebih lagi banyak video-video yang akan datang. Terima kasih, kita jumpa lagi.